Isyak pukul apa? 23. Boleh lah. Setengah jam. Lepas setengah kita berhenti lah. Okey, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam atas Nabi junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Malam ni kita sambung bacaan kita pada kitab Minhajul Muslim, yang mana pada adab-adab dan perkara yang perlu dilakukan pada hari Jumaat. Dan kita dah baca 5 daripada adab itu, kan kita sambung. Cuma pada minggu lepasnya kita baca tentang nak dapat kelebihan unta tu kena keluar lepas subuh. Jadi kita minggu lepas dapat apa? Unta ke telur? Telur apa? Telur puyuh ke telur ayam? La ilaha illallah. Nak dapat telur pun payahlah ni. Sibuk lagi nak ambil anak sekolah lah. 12.30 buka memanglah. Telur je lah. Azan, malaikat pun tutup. Tutup buku tu kak. Dapat Jumaat je lah. Telur tu, wallahu ta'ala alam. Rupa-rupanya nak dapat unta ni payah. Nak dapat telur tu pun kita rasa boleh ayam dah. Rupanya telur lagi. Baik, kita sambung. Pada perkara yang keenam. Perkara yang keenam adalah menunaikan salat tahiyatul masjid 2 rakaat secara ringkas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhtub falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima." Apabila seorang kamu datang pada hari Jumaat ketika imam sedang berkhutbah, maka rukuklah. Itulah solat 2 rakaat. Lakukanlah dengan ringkas. Jadi memang kita dah sebut sebelum daripada ni, solat Jumaat tidak ada qabliyah Jumaat. Tapi dibenarkan solat sunat sebelum Jumaat secara mutlak. Mana kalau kita datang awal ke masjid, duduk situ solatlah. Solat duha kalau kita mari di awal pagi. Atau sehinggalah waktu larangan dia. Bila waktu larangan? Waktu larangan tengah matahari tengah atas kepala. Di saat itu mana tak adalah solat sunat, sehinggalah gelincir balik. Tapi kalau kita datang solat tahiyatul masjid, boleh tak? Boleh. Kita masuk masjid, kita solat tahiyatul masjid. Hatta kalau kita datang lewat imam sedang khutbah, maka solat juga 2 rakaat tahiyatul masjid. Dan Nabi kata, lakukanlah dengan ringkas, wal yatajawwaz fihima, ringkaskanlah 2 rakaat tu. Pendek-pendek je lah, jangan lama, kerana wajib kita solat tahiyatul masjid dan wajib juga kita dengar khutbah. Baik. Yang ketujuh, makruh melangkah jamaah dan memisahkan antara 2 orang yang sedang duduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat yang melakukan perbuatan tersebut, ijlis faqad adzaita. Duduk, kamu telah menyakiti jamaah yang duduk. Fala yufarriqu baina ithnain, dan tidaklah atau janganlah memisahkan 2 orang yang duduk di dalam
masjid. Baik, ini ada kadang-kadang kita sampai lewat ruang tu memang penuh dah. Cuma masalah orang kita ni, dia duduk belakang, tengah tu kosong. Macam mana? Betul tak? Kita nak buat tak nak langkah, tapi dia tu pergi duduk depan pintu masjid. Macam mana? Sampai kadang-kadang kita nak solat tahiyatul masjid pun terganggu, tak boleh. Pasal sempit dah depan, padahal dalam tu kosong lagi. So macam mana? Macam mana kita minta izin lah biar dia buka untuk kita. Jangan kita ni tanpa minta izin terus langkah yang tu tak boleh lah. Okay? Dan dalam bab ni perbahasannya, okay, perbahasan yang lebih lanjut dalam bab takhatti ar-riqab yaumal jum'ah. Seorang lelaki dia datang masjid, dia langkah orang, yatakhatta riqaban nas. Langkah riqab ni bahu ataupun tengkak ni. Orang tu sampai peringkat orang duduk rapat saf, dia langkah orang. Rapat orang duduk tu dia langkah. Yaumal jum'ah, pada hari Jumaat dia langkah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah masa tu. Kemudian Nabi kata, ijlis, duduk, faqad azaita, kamu telah menyakiti. Tengah-tengah khutbah tu Nabi tegur dia. Kita khatib tak berani nak tegur lagu tu. Tak boleh lagi teks, tak ada dalam teks. Ijlis, Nabi kata duduk, kamu sudah menyakiti. Maka dalam hadis ni ada larangan untuk melangkah leher orang-orang yang duduk pada waktu solat Jumaat. Okey. Khilaf ulama dalam masalah ini. Yang pertama, hadis ni zahirnya Nabi larang pada waktu solat Jumaat. Maka jumhur ulama berpandangan bahawa makruh untuk melangkah manusia sedang imam berkhutbah. Jumhur ulama. Ibnu Hajar kata kebanyakan ulama menyatakan bahawa dia adalah makruh. Okey. Pandangan yang kedua kata haram. Pandangan jumhur kata makruh. Pandangan yang kedua kata haram. Di mana berkata Imam Malik, pandangan pertama Imam Malik kata yukrahu takhatti idza kharajal imam. Makruh untuk melangkah bila imam telah keluar. Imam tengah khutbah, maka makruh kita langkah orang. Okey. Wa qa'ada 'alal mimbar. Dan dia duduk, imam sudah duduk di atas mimbar. Siapa yang melangkah pada waktu itu, maka dia kena pada hadis yang berlaku. Adapun sebelum itu, jumhur kata, sebelum itu, imam belum lagi khutbah, dan dia tengok ada ruang waktu dia nak pergi solat, tengah-tengah tu, maka dia boleh minta izin ataupun lalu ataupun pergi ke tempat kosong tersebut. Imam Malik kata wa amma qabla dhalik, sebelum imam naik atas khutbah, naik atas mimbar, tidak menjadi kesalahan sekiranya di tengah-tengahnya ada ruang kosong. Wal yataraffaq fi dhalik, hendaklah orang-orang lain pun memberikan jalan pada perbuatan tersebut. Jumhur kata begitu. Jadi kalau orang nak mari awal ni, dia duduk belakang, orang nak mari ke depan, imam belum lagi khutbah, dia kena bagi. Itu pandangan jumhur. Pandangan yang kedua ialah haram secara mutlak, sama ada hari Jumaat ataupun hari lain daripada Jumaat.
haram secara mutlak, sama ada hari Jumaat ataupun hari lain daripada Jumaat. Hadis yang sama. Ni, dua-dua berhujah dengan hadis yang sama. Pandangan pertama sebab Nabi tengah khutbah. Jadi dia kata lafaz ni Nabi kata sedang dia khutbah, maka larangan tu berlaku waktu khutbah. Pandangan yang kedua, dia kata Nabi kata ijlis, duduk. Faqad azaita, kamu telah menyakiti. Jadi hujah yang kedua kata larangan Nabi bukan sebab Nabi khutbah, nak larangan Nabi sebab perbuatan itu menyakiti. Tengok, ulama berbeza pandangan padahal hadis yang sama. Pandangan pertama tengok kepada keadaan Nabi kata ijlis, duduk. Waktu tu Nabi tengah khutbah, maka dia kata larangan ini larangan makruh yang berlaku apabila imam sudah berkhutbah. Pandangan yang kedua melihat kepada perkataan Nabi, ijlis, duduk, kamu sudah menyakiti. Berkata pandangan yang kedua ni, dia kata apa? Kerana sifat menyakiti itu, kerana sifat menyakiti itu tidak boleh pada semua waktu. Dan larangan ini lebih lagi berlaku pada hari Jumaat. Ni, pada hari Jumaat. Jadi kita combine lah pandangan tu. Kita kata pandangan menyakiti ni betul. Hari-hari lain pun kalau orang duduk soft, jangan kita duduk langkah orang duduk dalam soft. Kan? Kadang-kadang orang solat tarawih contoh. Kan penuh solat tarawih. Boleh ada orang tu duduk langkah-langkah orang pada solat tarawih? Ya apa tak boleh lah, pasal sifat menyakiti tu sama. Okey? Kalau ada ruang kosong dia minta molek, lepas tu dia pergi. Perbuatan orang dekat Mekah tu tidak jadi hujah lah. Sebab dia buat tunjang kepala ni memang biasa je. So kalau kita akan pegang bahu dia dulu. Kita minta izin, kita minta lalu, dia pun angkat paha, kita pun lalu. Sopan lah, boleh lah. Kalau ada ruang kosong. Ataupun kita tengok tak ada ruang penuh, kita pun cuik bahu, kita minta izin, dia pun buka-buka ruang kat kita, bagi kat kita sikit. Itu boleh lah. Kita tidak menyakiti. Asal tidak menyakiti. Larangan itu kerana ada sifat menyakiti. Maka pada hari Jumaat kena hati-hati. Kita nak buat benda wajib. Tapi budaya tu bertentangan lah dengan hak Nabi bagi tahu tu. Kalau dah nama makruh ataupun haram, kalau haram dosa. Kalau makruh tak berdosa, cuma kita tak buat tu dapat pahala. Jawapan dia nak elok, kena pergi awal di masjid. Lepas tu pergi awal duduk depan. Jangan datang awal duduk belakang, kita pula menyakiti orang lain. Covid tak apa, kena panggil nombor, pakai nombor. Lain pada AJK tu lah. Lain pada AJK. Baik. Jadi jelas kepada kita masalah melangkah kepala orang waktu tengah khutbah. Berkata Al-Imam An-Nawawi, Al-Mukhtar anna takhattiyar riqab haram. Yang pandangan yang terpilih haram, dia kata. Haram melangkah belakang orang ni. Dan Syekh Ibn Uthaymin kata haram pada waktu khutbah dan selain khutbah. Dan bertambah kuatnya pengharaman itu pada waktu sedang khutbah, kerana dia menyakiti manusia dan menjadikan mereka terganggu daripada mendengar khutbah. Dia dengar elok dengan khutbah, kita pun duduk tu. Sebab tu dalam bab ni
Hak satu lagi kita bimbang, hak orang duduk kutip sedekah tu. Ada lagi sebahagian daripada masjid duduk lalu, lepas tu dia pula langkah orang. Dia nak berpindah daripada saf ke saf tu, dia pula dah langkah orang tengah khutbah untuk kutip sedekah. Jadi mufti wilayah dulu, Dr. Zulkifli Al-Bakri, sekarang ni Menteri Agama, dia dulu dah bagi tahu dah, supaya tidak buat macam tu. Dan kita pun dah share dah pandangan tu, tapi ada masjid yang memang masih lagi nak buat. Dan dia kata selama tidak bercakap tak ada masalah. Dia bukan mengganggu pun. Dia lalu je. Dia ingat ganggu ni dengan bercakap je. Sedang hadis yang ada depan kita ni, Nabi suruh duduk sebab sifat dia melangkah orang tu, padahal dia tak cakap apa, cuma dia langkah je. Nabi kata, azaita faqad azaita, kamu telah menyakiti. Ni bukan sekadar mengganggu lagi, duk lalu depan sah, bawa uncang lalu depan orang. Habis satu sah nak pindah sah lain, langkah pula orang tu. Masuk pula sah. Kadang-kadang 3 sah bahagian dia saja. Ataupun 4 sah dia saja. Duk litah-litah orang tengah. Bukankah sifat itu mengganggu daripada mendengar khutbah? Jadi sebab tu kita dalam bab ni kena mengikut panduan neraca syarak. Patulah ni pula tambah-tambahlah. Tak ada. Kita stop orang lah tengok kita. Tahulah kita ni sifat derma tu bagus dah. Tapi jangan sampai mengganggu. Letak tong di pintu-pintu masjid. Patutnya sekat tu je lah. Orang kita ni. Tapi masjid, itulah sumber dia. Dia payah nak kompromi. Sebab hari Jumaat lah hari income masjid. Jadi untuk dia tinggalkan perkara tersebut, dia kata kurang. Bila kita tak kutip macam tu, kutipan jadi kurang. Bila tak di pintu je, orang ni dia nak, kalau orang tak ada huncang depan dia tu, dia jadi segan, dia bagi juga. Kalau kita tak minta, dia tak bagi. Betul lah, merujuk kepada income masjid. Tapi kalau merujuk kepada hukum, merujuk kepada hadis Nabi yang larang kita mengganggu orang lain, maka beratlah perihalnya. Itu bukan senang kita nak buat. Kita ni sebab kita tak ada kepentingan, kita kata okey aku boleh buat. Sampai jaga masjid, tengok-tengok income merosot, nak bayar ustaz kuliah lagi, nak bayar elektrik lagi, nak bayar maintenance apa lagi, gaji siap apa semua, tukang kebun. Tengok-tengok income masjid menyusut. Sudah. Jadi dia kata kita kena kutipan Jumaat tu kena agresif sikit. Nak hari lain tak ada dah. Jadi mereka pun buat keputusan uncang berjalan. Yang tu cabaran. Yang tu cabaran. Lepas tu kita kata hari Jumaat ni berdasarkan hadis ini makruh ataupun pandangan yang mutaakhir, kita kata haram untuk melangkah atau memisahkan antara dua orang yang sedang duduk. Okey. Baik, yang ke-8. Haram melakukan urusan jual beli ketika azan Jumaat dikumandangkan. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan salat pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan salat Jumaat, dan tinggalkanlah jual beli pada saat itu. Yang demikian adalah lebih baik untuk kamu jika kamu mengerti hakikat sebenarnya. Hakikat sebenarnya. Ya. Kalau jual beli tu dekat kawasan masjid, kita faham kan? Kata cuma macam dekat shopping mall. Ada masjid lah. So, dia kena berhenti ke jual beli tu lah?
Sekejap. Hilang pula dah tak ni. Elok-elok dah jumpa. Kau memang lain. Baik. Tentang jual beli pada hari Jumaat. Pertama, bermula azan manakah haramnya jual beli? Mazhab Hanafi kata bermula azan yang pertama. Jumhur ulama, maknanya 3 lagi mazhab, kata pada azan yang kedua setelah imam naik atas mimbar. Pandangan yang rajih, yang terpilih atau yang kuat adalah pandangan jumhur, kerana azan yang pertama tidak ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya azan yang kedua, ada satu azan saja pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah azan waktu imam naik mimbar kemudian azan. Yang tu ada zaman Nabi. Dan ayat tu turun pada saat azan masih lagi satu, iaitu azan waktu imam bermula khutbah. Walaupun yang sekarang ni ada 2 azan, tetapi yang dikira masih lagi azan waktu imam mula baca khutbah. Jadi kita kata bermula pada azan yang kedua. Bermula pada azan yang kedua. Okey? Bermula pada azan yang kedua. Dan haram di sini, adakah haram waktu secara mutlak ataupun haram kepada orang-orang yang diwajibkan ke atas mereka Jumaat? Haram ini berlaku pada orang yang diwajibkan ke atas mereka Jumaat. Maknanya, kalau dia ni tak wajib ke atasnya salat Jumaat, boleh untuk dia berjual beli pada masa tu. Contoh, orang perempuan atau orang musafir. Sebab dia tak wajib ke atasnya solat Jumaat. Jadi kalau di shopping mall, ada masa tu perempuan je. Boleh. Pasal dia tidak wajib ke atas mereka solat Jumaat. Okey. Perempuan yang beli pula perempuan, jual pun perempuan, tak apa. Tapi kalau yang beli lelaki, yang jual perempuan, tak boleh tak? Orang perempuan tu kata, tak boleh, saya boleh jual, dia tak boleh beli. Kenapa dia? Dah tahu dah dia tu tak boleh, patutnya lah. Dah tahu dah dia tu tak boleh jual beli dengan orang lelaki, maka seeloknya dia tak payahlah. Orang kita sekarang ni dia main bantai langgar je. Baik. Kalau online, sudah. Tengah-tengah duduk dalam khutbah, beli online, kod telefon. Sudah. Tak boleh jugalah. Sebab dia melalaikan kita daripada khutbah Jumaat. Boleh kira zaman lah ni, tengah-tengah tengok telefon, tengok Shopee. Imam tengah baca khutbah, dia dah layan Shopee. Lepas tu purchase online. Tengah terbala lah tu. Kalau dah sampai tahap tu. Tapi tak mustahil boleh berlaku. Haram juga walaupun dia purchase online, kerana pada waktu tu Allah suruh kita tinggalkan jual beli. Macam-macam ni. Benda baru tu kalau kira beli online waktu dengan khutbah. Yang seterusnya, apa dia? Dia ada happy hour tu. Masalah dia pula, orang yang jual ni buat happy hour. Waktu solat Jumaat tu lah sale dia. Boleh jadi, setan tak mustahil, setan boleh buat macam tu. Offer dia sejam je.
Tama-tama kalau shocking sale lah. Kalau Shopee tu dia ada shocking sale. Lepas tu juga kena beli. Kalau tidak habis. Musibah tu. Bala sungguh. Kita ni mungkin tak itu ada orang memang edit. Dia memang duduk tengok online shop barang siapa semua, barang siapa. Dia panggil shocking sale. Shocking shock memang shock sedap lah. Baik, yang ke-9. Jadi jangan jual beli yang ke-8. Yang ke-9 ada hari Jumaat membaca surah Al-Kahfi pada malam atau hari Jumaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jumu'ah adha'a lahu minan nur bainal jumu'ataini." Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat akan disinari oleh cahaya dia di antara dua hari Jumaat. Di antara dua hari Jumaat. Okey. Jadi hadis ni riwayat Imam Al-Hakim. Memang ada khilaf di antara menghukum hadis ni antara sahih dengan dhaif. Tapi ala kullin kurang-kurangnya ada hadis lah yang ada yang kata sahih dan ada yang kata dhaif, lemah. Untuk dia beramal dengannya tidak jadi masalah. Nak banding dengan baca Yasin malam Jumaat tu memang tak ada langsung lah. Ya. Yang baca surah Kahfi tu. Adha'a lahu minan nur bainal jum'atain. Dia punya perbahasan detail dia kena tengok balik kejap. Ni. Tapi secara umumnya, okey, kalau nak baca, kalau nak kaitkan pada hari Jumaat, inilah dia. Baik. Kita tengok sini. Tapi dalam riwayat Hakim dan Al-Baihaqi ini, Ibnu Hajar dalam Takhrij Al-Adhkar dia kata hadisnya hasan, dan inilah riwayat yang paling kuat dalam masalah baca surah Al-Kahfi. Okey, dalam surah Al-Kahfi. Jadi perbuatan riwayat baca surah Kahfi pada hari Jumaat tu memang sabitlah, memang sabit. Ad-Darimi pun meriwayatkan, cuma masalah cahaya di antara dua Jumaat tu. Baik, kita tengok lagi sekejap. Baik, zahir sini secara umumnya kita kata hadis yang dibawakan ini riwayat Imam Al-Hakim dihukum oleh Ibn Hajar sebagai hadithun hasan dan boleh diamalkan. Baik, yang ke-10. Yang ke-10, memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya minas salati yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati, faman fa'ala dzalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah." Perbanyakkan selawat ke atasku pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat. Sesiapa yang melakukannya, aku menjadi saksi dan pemberi syafaat kepadanya pada hari kiamat kelak. Okey. Memperbanyakkan selawat bermula bila? Malam ni lagilah. Malam Jumaat lagi memperbanyakkan selawat ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ialah memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana dalam pada hari Jumaat ada satu saat, satu masa yang apabila seorang itu berdoa padanya dengan kebaikan, tidaklah Allah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperkenankan apa yang diminta. Okey, terdapat riwayat yang menyebut waktu doa diterima adalah di antara keluar imam untuk berkhutbah sehingga selesai salat. Dikatakan juga pada waktu selepas salat asar. Okey. Dan waktu salat asar tu lebih kuat daripada lebih kuat riwayat hadisnya daripada antara dua khutbah. Antara waktu khutbah lah. Imam duduk sehingga salat selesai. Yang tu riwayat dia dhaif, cuma adalah lafaz tu. Pandangan yang lebih kuat ialah selepas salat asar sampai terbenamnya matahari. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang tahu dan beramal dengannya. Kita ni tahu dah hari Jumaat tu waktu mustajab doa, cuma gitulah. Kadang-kadang kita tu tidak sungguh dalam berdoa, menggunakan waktu yang ada. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Baik. Kemudian syarat-syarat wajib salat Jumaat. Syarat wajib salat Jumaat ada 5. Okey. Yang pertama, lelaki. Tidak diwajibkan ke atas perempuan. Tapi kalau perempuan pergi solat boleh? Boleh. Dia kena tambah 2 lagi rakaat ke solat zuhur? Tak. Dia cukup dengan 2 rakaat solat Jumaat. Mana perempuan tak wajib solat Jumaat. Tapi kalau dia pergi, boleh untuk solat Jumaat. Lelaki tak ada pilihan. Lelaki wajib solat Jumaat. Melainkan dia ada syarat-syarat lain yang tak cukup. Yang kedua, merdeka. Tidak diwajibkan ke atas hamba sahaya. Yang ketiga, baligh. Tidak diwajibkan ke atas kanak-kanak. Yang keempat, sihat tubuh badan. Tidak diwajibkan ke atas orang yang sakit. Yang kelima, bermukim di tempat salat Jumaat didirikan. Salat Jumaat tidak diwajibkan ke atas orang yang bermusafir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-jumu'ati haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'ah. Abdun mamlukun aw imra'atun aw sabiyyun aw marid." Salat Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap orang Islam dan ditunaikan secara berjamaah kecuali kepada 4 golongan: hamba, perempuan, kanak-kanak dan orang sakit. Jadi solat Jumaat ni wajib disirikan pada tempat bermukim dalam keadaan berjamaah. Sebab tu kalau tak ada jemaah, tak wajib solat Jumaat. Dan di situlah perbahasannya, berjamaah tu berapa bilangannya. Kerana ada syarat jamaah di situ, maka ulama bahas jemaah tu berapa bilangannya. Marilah pandangan macam-macam. Masyhur kalau pak kita kak 40 orang baru boleh solat Jumaat. Tapi pandangan
ada juga pandangan Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata tak wajib sampai 40, sekadar jemaah 2 orang pun boleh kalau ada jemaah. Dan pandangan yang tidak meletakkan had bilangan itu lebih ataupun lebih kuat ataupun lebih apa ni bahasa dari sudut tu, munasabah, lebih munasabah lah. Dan sehingga akhirnya di zaman Covid ni boleh dah 3 orang, Imam, Bilal, Noja solat Jumaat di masjid, dah boleh beramal lah dengan tu. Tak cukup 40 pun solat Jumaat didirikan. Alhamdulillah. Dan kita dah kata dah sebelum ni, moga-moga pandangan ini boleh diguna pakai dalam urusan orang-orang yang duduk di ceruk-ceruk kampung yang jauh nak pergi solat Jumaat, seperti orang asli yang mana selama seumur hidup tak solat Jumaat disebabkan tak cukup bilangan 40 orang. Sedangkan dalam kampung tu mungkin ada 20 orang yang dah masuk Islam, tapi tak solat Jumaat sebab tak cukup 40 orang. Jadi Covid ni memberikan satu perkara baru sehingga tak cukup 40 pun boleh solat Jumaat. Baik, adapun syarat-syarat sah Jumaat. Orang yang tidak diwajibkan solat Jumaat boleh menghadiri solat Jumaat di masjid, malah boleh turut serta mengikuti solat bersama-sama imam, dan gugur kewajipan mereka menunaikan solat zuhur setelah itu. Syarat-syarat sah Jumaat, insya-Allah kita baca belakang habis. Habis dah bab Jumaat kita ni. Habiskanlah ni. Syarat-syarat sah solat Jumaat. Pertama, solat didirikan di bandar atau perkampungan. Tidak sah didirikan di padang pasir atau dalam perjalanan. Kerana hal ini kerana solat Jumaat pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dilaksanakan kecuali di bandar atau di perkampungan. Tidak penduduk padang pasir, badui lah, orang badui tak solat Jumaat dekat padang pasir. Okey. Tiada riwayat menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengerjakan solat Jumaat dalam perjalanan. Jadi kalau duduk kampung dia, badui ada satu kemah dia je situ, nak solat Jumaat seorang-seorang dia tak. Tapi kalau dalam sekarang ni, kalau padang pasir tu ada perkampungan, tengah-tengah padang pasir ada perkampungan, mana ada kampung situ, boleh lah. Tempat orang tinggal lah. Bukan kata kita pergi kalau masuk hutan kita sembahyang Jumaat dalam tu. Tak perlu. Salat zuhur. Okey. Yang kedua, dilaksanakan di masjid. Salat Jumaat tidak sah dilaksanakan di mana-mana tempat selain bangunan masjid. Hal ini bertujuan untuk melindungi jamaah yang hadir tidak ditimpa cuaca panas atau sejuk yang memudaratkan. Okey. Cuma kalau dalam kes tertentu tiba-tiba solat tidak dibenarkan di masjid, solat di tempat yang dikhususkan untuknya, boleh ke tak boleh? InsyaAllah bolehlah. Macam berlaku di New Zealand baru ni, kan, dia solat dia buat pagar polis kawal untuk solat Jumaat situ ramai-ramai. Dikhususkan untuknya, bolehlah. Tapi secara umumnya dia berbeza dengan solat raya. Solat raya Nabi solat di padang. Solat Jumaat Nabi solat di masjid. Melainkan dalam kes-kes yang tertentu macam kita sebut tadi. Tidaklah kata setiap kali hari Jumaat kita pun keluar ke padang solat Jumaat dia ke padang. Tak. Okay? Nabi solat dalam bangunan. Macam di masjid lah. Beza. Pasal apa? Solat Jumaat hanya untuk orang lelaki. Solat raya untuk semua, termasuk untuk orang yang haid. Yang tak boleh solat pun pergi juga berkumpul pada solat raya, walaupun tak boleh solat tapi untuk dengar khutbah. Itu berbeza. Kalau solat Jumaat untuk lelaki sahaja, lalu didirikan di dalam masjid. Yang ketiga, khutbah. Solat Jumaat tidak sah tanpa khutbah, dan solat Jumaat tidak diwajibkan ke atas orang yang berada di kawasan pedalaman.
al-jumu'atu ala man sami'an nida. Secara umum suara muazzin dapat didengari tidak melebihi 3 atau 4,5 kilometer. Okey, pedalaman kampung kalau dia je lah. Tapi macam kita kata tadi, orang kita orang kampung, orang asli, ramai ada dalam tu solat lah. Okey, kita adalah tuntutan untuk mewajarkan atau menjadikan surau kampung orang asli itu sebagai surau Jumaat. Orang asli lagi dia tak berpuluh tahun tak solat Jumaat sebab duduk dalam kampung tu. Padahal jumlah dia tidak sedikit. Kalau dia ni ada 3 orang, 2 orang je orang Islam kampung tu, wajar. Tapi dia ni dah 20 orang, boleh jadi 30 orang. Islam pun lama dah tak pernah solat Jumaat. Maka itu kena difikirkan kembali. Apapun kembali kepada pemerintah. Pasal hak solat Jumaat ni ada hubung kait dengan pemerintah. Ada hubung kait dengan pemerintah. Baik, jika seorang tertinggal 1 rakaat, hendaklah dia menyempurnakan rakaat yang kedua. Sekiranya dia tidak mendapat 1 pun rakaat, gigi tahiyat akhir dah. Masuk lewat, ada tahiyat akhir, sempat tahiyat akhir. Jadi apa yang kena buat? Dia kena bangun menyempurnakan 4 rakaat solat zuhur. Niat zuhur lah. Dia semai zuhur dah. Dia semai zuhur lah. Sebab solat Jumaat 2 rakaat je. Sebab dia dah tak sempat. Dia dah tahu dia tak dapat. Rakaat kedua, tak apa. Kalau dia rokok dengan imam, dapat lah. Kalau dia tak baca Fatihah pun imam dah baca. Dah dapat dah untuk dia. Okey. Jika sebuah masjid tidak dapat diperluaskan bilangan, menampung bilangan jemaah yang ramai, maka salat Jumaat boleh dilaksanakan di masjid-masjid satu bandar mengikut keperluan. Okey. Cara-cara melakukan solat Jumaat itu biasalah. Kita pun dah makruf dah benda tu. Kita berhenti setakat tu dululah. InsyaAllah kita akan sambung pada solat sunat nanti insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.